Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita diberikan peluang, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa agar para penonton sekeluarga senantiasa dikurniakan kesihatan, keafiatan dan juga kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang saya kasihi sekalian, pada hari ini saya akan mengongsikan tentang pelajaran ilmu tajwid. Jadi sebelum itu, ingin saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Syafi bin Abdul Latif, bertugas di Masjid Al-Khair sebagai pegawai dakwah. Saya mengucapkan salam sejahtera kepada para penonton sekalian. Jadi Alhamdulillah, pada hari ini, seperti yang saya katakan sebentar tadi, saya akan mengongsikan sedikit sebanyak tentang ilmu tajwid. Semoga para penonton di sana, bagi yang telah mempelajari ilmu tajwid ataupun yang baru hendak mendalami dalam ilmu tajwid, boleh bersama-sama di dalam sesi ini untuk kita lebih mendalami dalam ilmu tajwid, insya-Allah. Jadi, apakah maksud di sebalik ilmu tajwid ini? Okey. Maksudnya daripada segi bahasa ialah sesuatu yang kita harus mengelokkan sesuatu perkara. Jadi kita boleh samakan dengan pembacaan kita, pembacaan Al-Quran kita, ayat-ayat suci Al-Quran kita. Bila kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita harus membaca dengan elok, harus memperhalusi bacaan kita, harus memperelokkan bacaan kita, supaya orang-orang yang berada bersama kita, apabila kita membaca Al-Quran, elok orang lain mendengar apa yang kita melantuni bacaan ayat suci Al-Quran. Okay, sedap didengar. Manakala daripada segi istilah pula, ia mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya dan kita memberikan haknya dan yang dihakkan kepadanya. Maksud yang kita berikan haknya dan yang diberikan kepada haknya akan saya memberitahu lebih lanjut pada slides yang akan datang. Jadi apakah dalil-dalil kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita memperelokkan, memperhalusi bacaan kita, bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu ialah kalamullah. Jadi kita harus memperelokkan bacaan kita, menitik beratkan setiap huruf yang kita baca. Jadi dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, apabila kita membaca Al-Quran, bacalah dengan tartil. Apakah maksud di sebalik tartil? Para ulama ilmu tajwid dan ulama mufassirin berkata bahawa tartil ini kita harus membacanya dengan betul, memberikan hak kepada setiap hurufnya. Apabila kita sebut huruf, sesuatu huruf tu kita kena berikan hak kepadanya. Contoh huruf ta, kita kena sebut huruf ta, bukan sebut huruf za, ta. Setiap huruf daripada alif sampai ya, kita harus memberikan hak kepada huruf itu. Okey, insya-Allah kita teruskan. Jadi apakah maksud hak
yang kita harus berikan kepada huruf tu. Contohnya seperti sifatul huruf kepada setiap huruf yang kita baca, daripada segi barisnya, syiddah, isti'la, tinggi, istifal dan juga gunnah. Okay? Jadi banyak sifatul huruf yang kita harus berikan kepada huruf-huruf yang kita baca. Okay? Jadi walaupun sedikit yang kita lupa daripada hak yang kita tidak beri kepada huruf itu, maka pembacaan kita pun kurang tepat. Okay? Tidak betul lah. Jadi kita kena memperhalusi bacaan kita lebih baik lagi. Yang maksudkan yang dihakkan kepadanya, contoh yang keluar daripada sifat-sifat seperti isti'la. Tetapi yang dihakkan kepadanya bermaksud di sini contohnya tafkhim ataupun tarqiq yang selalu kita khususkan pada huruf ra ataupun huruf lam, daripada segi tebalnya dan tipisnya. Manakala kalau sifatul huruf, dia berikan tumpuan kepada huruf, cara kita sebut huruf tu tinggi ataupun rendah dan sebagainya. Jadi kita teruskan pelajaran kita. Okay? Apabila kita telah memperhalusi bacaan kita, ia menandakan kita hendak memperbaiki bacaan kita hari demi hari. Semoga kita dapat istiqamah di dalam membaca Al-Quran yang pada bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang akan datang, insya-Allah. Jadi ada orang yang bertanya, apakah hukum mempelajarinya? Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid ini? Okay? Jadi ada dua bahagian yang kita harus berikan tumpuan. Pertama, mempelajarinya adalah fardu kifayah. Okay? Apabila seseorang tu mempelajarinya, ia telah menjadi satu fardu kifayah, di mana hanya sebahagian daripada mukallaf yang harus mempelajari ilmu ini. Manakala jikalau sebahagian yang lain tidak mempelajari, tidak mengapa. Okay? Asalkan ada sebahagian yang mempelajari ilmu tajwid ini. Manakala mengamalkannya adalah fardu ain bagi setiap pembaca Al-Quranul Karim. Okay? Jadi ada dua perkara yang kita harus berikan tumpuan. Satu, mempelajarinya, fardu kifayah. Lagi satu, apabila kita mengamalkannya, adalah fardu ain. Fardu kifayah dan juga fardu ain di dalam mempelajari ilmu tajwid ini. Jadi apakah pengakhiran kita belajar ilmu tajwid ni, apakah tujuannya? Setiap yang kita belajar dalam ilmu-ilmu agama ni mesti ada tujuannya, mesti ada hadafnya. Okay? Jadi matlamat kita mempelajari ilmu tajwid ni supaya kita tidak melakukan kesilapan, melakukan kesalahan di dalam kita melantuni ayat-ayat suci Al-Quran, iaitu kalamullah Rabbal Alamin. Kerana apabila seseorang tu tersilap dan tersalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka ia telah mengubah makna, mencacatkan status Al-Quranul Karim. Okay? Jadi kita harus menitik beratkan apa yang kita baca di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, kerana ia adalah kalamullah. Okay? Kerana kalamullah ni daripada zaman Nabi SAW, daripada dulu lagi dah dijaga. Jadi tidak bolehlah kalau kita nak mengubah barisnya ataupun mengubah maknanya. Jadi matlamatnya kita supaya kita mempelajari ilmu tajwid ni, supaya kita tidak melakukan kesilapan dan kesalahan apabila kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kebiasaannya orang-orang kita selalu buat kesilapan yang tersembunyi. Okay? Selalunya majoriti buat kesilapan yang tersembunyi, yang khafi. Okay? Jadi kita boleh kategorikan kesilapan kepada dua bahagian. Yang pertama, kesilapan yang nyata, bunyi jali. Yang kedua, kesilapan yang tersembunyi, khafi, dia tersembunyi. Jadi kita harus memberi perhatian. Ada dua kesilapan di sini. Okay? Kesilapan yang nyata apabila kita membaca Al-Quran, kesalahan yang nyata, jali, dan kesalahan yang tersembunyi, khafi. Okay? Jadi kesalahan yang nyata ni, dia amat yang besar lah, kesalahan yang besar, kerana ia boleh mengubah makna ataupun boleh mencacatkan status Al-Quran Al-Karim, supaya seperti saya yang katakan sebentar tadi.
Dia boleh mengubah makna. Contohnya kita mengubah barisnya. Contoh di dalam surah Al-Fatihah, saya beri contoh. Siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amtu, yang salah. Manakala yang betul, Siratal ladzina an'amta alaihim. Huruf fathah, huruf di atas, bukan huruf di depan. Jadi itu adalah kesilapan yang jali, kesilapan yang nyata, yang kita boleh tahu. Jadi ia sudah mengubah makna dan status Al-Quranul Karim, dan hukumnya adalah haram. Kita tidak boleh melakukan kesilapan yang nyata ni. Selalu apabila kita membaca Al-Quran, kita kena elakkan diri kita daripada membaca ayat-ayat suci Al-Quran ni dengan kita kerap selalu membuat kesilapan yang nyata. Jadi oleh itu kita haruslah memperbaiki bacaan kita dengan kita bertalaqi, dengan kita belajar dengan guru-guru yang mahir di dalam bidang ilmu tajwid ini. Contohnya seperti saya katakan tadi, bertukar atau mengubah makna makhraj huruf ataupun bertukar baris, menambah kalimah ataupun mengurangkan kalimah dan sebagainya. Okey, jadi kita harus memberi perhatian apabila kita membaca Al-Quran tu. Kita harus elakkan diri kita daripada melakukan kesilapan. Yang seterusnya, bahagian yang kedua adalah kesalahan yang tersembunyi, khafi. Dia tersembunyi di belakang huruf itu. Okey, contohnya kalau kita panjangkan matnya, kita kurangkan mat asli, panjangkan mat asli, panjangkan mat iwad, panjangkan mat lin dan sebagainya. Okey, akan tetapi kesalahan ini tidak berubah makna, tidak mengubah makna Al-Quran dan tidak mencacatkan status Al-Quranul Karim. Okey, hanya sekadar ia mengurangkan fasahah dan menghilangkan kesenian apabila kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Contohlah kalau orang tu baca tanpa fasahanya panjang, ada satu tempat tu pendek matnya. Jadi apabila orang mendengar pun orang tak sedap lah orang mendengari pembacaan tu. Tapi tidak mengapa, apabila seseorang tu hendak memula belajar Al-Quran, membaca Al-Quran walaupun merangkak, insya-Allah dia akan dapat pahala. Kita jangan putus asa apabila kita membaca Al-Quran, memulakan pelajaran kita dalam Al-Quran, kita teruskan. Hari demi hari kita perbaiki diri kita supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan betul, dengan elok, insya-Allah. Okey. Jadi contoh kesalahan yang tersembunyi ini, tidak sempurna sebutan makhraj atau sifat-sifat huruf tersebut. Contohnya huruf sa, kita tak sebut dengan apa betul-betul sa, macam huruf sa. Jadi kita jangan kelirukan antara satu huruf sad dengan huruf sin. Sa. Okey. Sama juga dengan huruf-huruf yang lain. Okey. Tidak tepat membunyikan barisnya, tidak memberikan hak kepada hurufnya, contoh tafkhim dan tarqiq dan sebagainya. Jadi ini satu kesilapan yang boleh kita katakan kesilapan yang kecil, akan tetapi kalau kita dah banyak kali membuat kesilapan yang kecil ini, maka bacaan kita pun tidak sempurna. Kita harus memperelokkan lagi bacaan kita. Okey. Jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang pengenalan ilmu tajwid yang kita harus mengambil tahu. Okey. Sebab ilmu tajwid ni apabila kita sudah mahir di dalam satu bab ataupun berapa bab, insya-Allah kita boleh terapkan di dalam pembacaan kita satu persatu. Kita memperbaiki satu surah itu dengan apa yang kita sudah belajar dalam ilmu tajwid. Kita baca dengan baik, lalu kita ulangi lagi pembacaan surah itu, dan kita boleh teruskan pembacaannya pada surah-surah yang lain, insya-Allah. Okey. Jadi selepas saya menerangkan tentang pengenalan ilmu tajwid, insya-Allah saya akan juga mengongsikan tentang hukum mim mati ataupun mim sakinah.
Okay. Jadi mim sakinah, hukum mim sakinah ini dia terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mithlain saghir, dan yang ketiga izhar syafawi. Okay, jadi kita akan saya akan menerangkan hanya satu bahagian, iaitu ikhfa syafawi. Hukum mim mati ikhfa syafawi. Jadi apakah maksud? Okay, seperti biasa ta'rif tentang maksud ikhfa syafawi ini. Kita ambil satu persatu. Jadi maksud ikhfa di sini menurut bahasa ia adalah menyamarkan ataupun menyembunyikan sesuatu itu. Okay, ikhfa menyamarkan, samar-samar ataupun ia menyembunyikan di balik sesuatu huruf itu. Okay, manakala syafawi pula daripada segi bahasa ia bermaksud bibir kita. Okay, bibir kita dah ikhfa, samar-samar menyembunyikan di bibir kita. Jadi daripada segi istilah pula, ikhfa syafawi ini bermaksud menyuarakan lafaz dengan cara samar-samar. Samar-samar macam okay, nak pergi ke tak nak pergi, ada sikit-sikit di antara dua bibir kita dengan mendengungkan huruf ikhfa syafawi ini. Jadi itu maksud ikhfa syafawi daripada segi istilah. Jadi ramai yang tertanya, apakah contoh ikhfa syafawi ini? Sebelum kita masuk contoh, saya akan terangkan hukum ikhfa syafawi ini bagaimana. Apakah huruf yang harus didengungkan? Apakah huruf ikhfa syafawi? Huruf apa yang bila bertemu dengan huruf apa harus didengungkan dan bagaimana? Okey. Jadi ia terjadi apabila mim mati. Mim yang mati tak ada baris bertemu dengan huruf ba. Ba yang hidup. Contoh ba tu baris bawah ataupun baris atas. Min ba'di. Okay, hukumnya wajib didengungkan dengan 2 harakat sahaja. 2 sahaja. Tak perlu lebih-lebih, tak perlu kurang. Hanya 2 sahaja. Okay, min ba'di. Jangan panjang sangat. Itu dah lebih daripada 2 harakat. Okay, manakala yang seperti biasa kita baca hanya 2 harakat sahaja. Okay, dan cara membacanya harus kita samar-samarkan. Samar-samar, kita jangan tutup rapat, kita samarkan. Okay, di bibir kita dan didengungkan hanya dengan 2 harakat sahaja. Contoh ini baru kita masuk contohnya. Okay, contohnya, contoh yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Sama-sama kita ulang, sama-sama. 1, 2, 3. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Jadi manakah tempat yang kita harus dengungkan? Manakah hukum ikhfa syafawi? Di huruf manakah? Saya yakin para penonton pun tahu. Yang saya sudah highlight di sini, huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Okay, mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi terjadilah ikhfa syafawi di situ, di mana kita harus membacanya, kita harus mendengungkannya 2 harakat sahaja. Okey. Jadi contoh yang seterusnya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sama-sama kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratin min sijil. Masya Allah. Saya yakin para penonton di sana sama-sama kita boleh membaca contoh-contoh ini, dan saya yakin para penonton pun sedikit sebanyak tahu sekarang bagaimana bilakah ikhfa syafawi ini terjadi, huruf apa yang bertemu, huruf apakah yang terjadinya ikhfa syafawi. Okey, yang kita tahu contoh yang pertama ikhfa syafawi yang akan terjadi huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. 1. Yang kedua, kita harus mendengungkannya samar-samar
Sebanyak 2 harakat sahaja. Okay, 2 benda ni yang penting kita tengok tentang ikhfa syafawi. Okay. Jadi kita akan teruskan lagi pelajaran kita tentang ikhfa syafawi ini pada sesi yang akan datang. Saya yakin para penonton tak sabar untuk mendalami lagi tentang hukum mim mati, hukum mim sakinah ini lebih lanjut. Lagi 2 bahagian lagi yang kita hendak mendalaminya. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan lebih mendalami hukum mim sakinah daripada ikhfa syafawi, idgham mithlain dan juga izhar syafawi, insya-Allah. Okay. Saya harap agar para penonton dapat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang pertama. Kita ada pada bulan Ramadan yang pertama pada hari ini. Semoga para penonton semua dapat menyambutnya dengan ahli keluarga, sanak saudara, dengan dapat beribadah bersama-sama, solat tarawih bersama, beriftar sama-sama dan juga bersahur sama-sama, di mana kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim kita, insya-Allah. Okay. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.